Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahu akbar. Terbaik. Insyaallah. Okey, masih dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua kan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT. Syukur mesti jadi sebutan mainan hidup kita. Setiap masa bersyukur kepada Allah. Sementara kita masih ada peluang, ada ruang dalam kehidupan ni. Dan perbanyakkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Kita masih diberi peluang dan peluang dan peluang dan peluang secara berterusan, ya Allah. Tapi peluang ini bukan hak hakiki kita, bukan hak mutlak. Tiba satu masa Allah akan ambil balik peluang ni. Dan peluang paling besar yang Allah telah kirim kepada kita ialah nikmat hidup. Hidup, kita diberi peluang hidup. Allah Masya' Muhammad wa'ala Muhammad. So jangan persia-siakan. Okey, salam Isnin, salam hari Isnin. Mudah-mudahan hari Isnin hari yang terbaik untuk anda. Kita mulakan minggu ni dengan yang terbaik. Azam nak buat yang terbaik sepanjang minggu ni, nak perform sepanjang minggu ni. Kita nak buat sebanyak mungkin amal. Kita nak sebarkan kebaikan. Kita nak sebarkan perkara-perkara baik. Nak hentikan full stop kan, perkara-perkara yang memudaratkan kehidupan orang. Dan pastinya kalau kita buat sesuatu, dengar ni, tulis kat ruang komen nanti. Kalau kita buat sesuatu yang memudaratkan kehidupan orang lain, pasti kehidupan kita akan termudarat di akhirat nanti. Apabila kita buat sesuatu yang memudaratkan kehidupan orang lain, pasti kehidupan kita akan melarat di akhirat. Ingat tu. Kalau kita buat sesuatu yang memudaratkan orang lain, pastinya kehidupan kita akan melarat di akhirat. Saya ulang lagi, dah ulang supaya kita faham. Berapa ramai pagi-pagi dah sebarkan fitnah. Pagi-pagi dah sebarkan umpatan. Pagi-pagi dah sebarkan penuh gembira tak tu. Dah sebarkan cerita-cerita gosip. Pagi-pagi ni, hari Isnin ni, minggu pertama ni. Nampak minggu awal ni, hari awal untuk minggu baru ni, dah sebarkan cerita-cerita bohong. Kan, mendambu domba. Gembira tak tu. Sesuatu yang anda buat yang memudaratkan kehidupan orang lain, anda pastinya melarat di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ulang lagi sahabat, ingat tu. Pagi-pagi dah cerita hal orang, pagi-pagi dah fitnah orang, pagi-pagi dah kutuk orang, pagi-pagi dah hantar mesej di WhatsApp group, buat orang lain terfikir untuk benci orang lain, buat orang lain terfikir untuk khawatir dan bimbang sesuatu yang tak ada, tak wujud. Anda fitnah orang, kan? Sesuatu yang memudaratkan kehidupan orang lain. Sebab anda bukan follow Pak Riz, tapi kita sebarkan video ini supaya dia jatuh pada orang yang suka mengumpat, suka menambu domba, suka fitnah orang. Mudah-mudahan mereka tersedar. Bila kita buat sesuatu yang memudaratkan orang lain, kesan cerita kita orang benci orang tu. Kesan cerita kita orang hilang keyakinan pada orang tu. Kesian dia. Dia menaga nasi lemak. Yang kamu benci sangat dia menaga nasi lemak pasal apa? Dia bukan jual dadah, bukan jual ganja, bukan jual heroin. Dia nak sara keluarga dia. Dia jual nasi lemak tepi jalan. Salah ke? Engkau pergi cerita kat orang bahawa dia ni, dia meniaga nasi lemak, dia mungkin pakai sihir, pakai toyol, pakai jin. Dia meniaga nasi lemak nak dapatkan sesuatu, nak dapatkan rezeki sebab kat rumah ada suami yang terlantar sakit, stroke, isteri kanser. Dia terpaksa ketepikan semua apa kata orang, meniaga tepi jalan. Yang kau sebarkan fitnah pasal apa? Dia nak hidup. Fitnah yang kita sebarkan, kata-kata yang kita sebarkan menyebabkan orang hilang yakin pada dia yang jual nasi lemak. Akhirnya tak ramai orang beli. Kedai dia kosong. Gembira ke kita? Seronok ke kita? Puas hati ke kita? Kita nak bayar apa di akhirat nanti? Engkau nak bayar apa di akhirat nanti? Orang yang kesusahkan ke akhirat tu, suatu kita kata melarat di akhirat. Kita melarat ke akhirat bila kita memudaratkan kehidupan orang di dunia. Kita nak bayar apa orang kita memudaratkan di dunia ni? Kita nak bayar apa? Kita memang zikir bergibu-gibu ke? Kita solat tahajud berterusan berpuluh tahun ke? Kita memang amalkan puasa Isnin Khamis setiap masa ke? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu ramai orang melarat. Kan? Subhanallah, kata ulama, ada dua ketika manusia benar-benar kecewa. Benar-benar kecewa, kata ulama. Benar-benar rasa rugi. Satu penyesalan yang sangat dalam hidup dia. Dua ketika, dua saat datang dalam kehidupan kita selepas perjalanan balik nanti. Ialah pertama, di ambang sakaratul maut, kita benar-benar menyesal. Bila Allah buka hijab kita, kita nampak semua kerosakan. Kita nampak semua kehancuran. Kita nampak semua kemusnahan. Allah paparkan
pintu masuk ke satu alam yang baru. Di situlah kita benar-benar menyesal. Kita benar-benar menyesal, sahabat. Dan satu lagi penyesalan yang sangat dalam, kata ulama, tidak ada hari penyesalan melainkan hari itu ialah hari di mana kita diadili, hari di mana kita berada di padang mahsyar, hari di mana manusia benar-benar menyesal. Tidak bolehkah kita hari ini benar-benar menyesal, bertobat pada Allah, kembali pada Allah, mensyukuri nikmatnya, berhenti, full stop berbicara hal orang yang boleh memudaratkan orang di dunia, tetapi kita jangan melarat ke akhirat, full stop, sahabat. Anda yang dah ikut followers Pak Aris ni, tolonglah ambil berat benda ni. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, di dunia gaji kita 4-5 ribu. Itu pun tak cukup. Nanti nak balik ke akhirat, solat, semayang, zikir kita semua tidak cukup untuk kita bayar dosa-dosa kita, sebab kita rosakkan manusia lain. Sebab itu bila dah faham, jelas, dah terang lagi bersuluh, dah terang kasuluh lagi, maka tolonglah hentikan kata-kata pada orang. Saya ni Pak Aris tak puas hati. Dia buat saya, dendam saya. Dendam adalah sifat ahli neraka. Dendam takkan bawa kamu ke syurga. Dunia ini sebentar. Kenapa kita terjemahkan dendam di dunia? Menyebabkan kita tergelap di akhirat. Api neraka sedang menyala-nyala. Itu bukan tempat kita. Tapi dengan menyemarakkan dendam, dan kamu menghalalkan perbuatan kamu sebab kamu dendam, kamu tidak akan berada di syurga Allah. Kita bimbang tu. Kita tak mahu ke neraka, tapi berapa ramai orang sedang bergerak ke arah neraka. Kita tak nak neraka, tapi setiap hari mengumpat orang, setiap hari fitnah orang, setiap hari mencaci orang, setiap hari mengutuk orang, setiap hari khianat orang, zalimi orang, sengaja menyusahkan urusan orang. Kita ni adalah orang yang boleh bantu orang lain, tapi kita susahkan orang lain. Bantuan tak sampai pada orang, kita salah gunakan. Subhanallah. Kita benar-benar susah di akhirat nanti. Kamu rasa kamu susahkan orang kat dunia, kamu senang kat akhirat? Kamu rasa kamu susahkan orang kat dunia, kamu akan senang kat akhirat? Fikir-fikirkan. Perjalanan kita hanya sebentar di sini, sahabat-sahabat, teman-teman. Kejutkan mereka-mereka yang ada kat luar sana dengan kita hantar mesej ini jelas, terang, lagi keras kepada semua sahabat teman-teman kita. Hantar mesej ini kepada mereka melalui sharing. Share video ini. Mudah-mudahan lebih ramai orang hadir. Tak hadir pun tak apa, tapi mereka dapat video ini, kan? Tengoklah kemudian tak apalah, kan? Yang paling penting mereka diingatkan bahawa berapa ramai orang bankrupt di akhirat nanti. Berapa ramai orang bankrupt di akhirat. Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa mereka bankrupt? Mereka solat, mereka zikir, mereka berpuasa, tapi mereka bankrupt. Tapi mereka, sebab apa? Mereka khianat dengan kehidupan orang lain. Mereka mengata menabuh domba, fitnah orang. Benar-benar bankrupt. Subhanallah. Sebab itu kita minta, ya Allah, anugerahkan aku, hadiahkan aku, berikan aku usia yang berkat. Berkatilah usiaku. Aminkan. Ya Allah, ya Rabb, berkatkanlah usiaku. Anugerahkan keberkatan dalam usiaku. Ya Allah, jadikanlah usia yang kau berikan ini, ya Allah, usia yang kau berkati. Usia yang menjadi saksi di hadapan kau nanti, ya Allah, yang aku ini adalah hamba-Mu yang sentiasa taat kepada perintah-Mu. Wahai Allah, jadikan usiaku menjadi saksi utama di hadapan kau nanti bahawa aku ini adalah hamba-Mu yang taat padamu, yang berjaya dan mampu meninggalkan segala kemaksiatan. Kemanisan dan nikmat dunia ku tinggalkan untuk mencari nikmat dan kemanisan akhirat. Wahai Allah, jadikan usiaku usia yang diberkati dan menjadi saksi di hadapan kau bahawa aku adalah hamba-Mu. Aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang ayah, seorang isteri, seorang ibu, seorang anak, seorang teman, seorang jiran, seorang sahabat yang mampu mempertahankan agama ni. Yang mengalas amanah yang kau berikan tanpa ada persoalan, tanpa ada ragu-ragu. Aku hamba-Mu yang sanggup meninggalkan nikmat dunia untuk mengejar nikmat lagi besar akhirat. Ya Allah, jadikan usiaku usia yang kau berkati, usia yang kau rahmati, usia yang kau perkenankan sebagai usia yang menjadi saksi di akhirat nanti. Yang akhirnya nanti aku menjadi hamba-Mu yang diberi, dihadiahkan dengan hadiah yang paling besar, syurga-Mu, dan melihat kau, wahai Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan,
kita nak keberkatan usia. Kan? Pernah disampaikan, hadis ini saya baca diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya, subhanallah. Ini cerita tentang manusia yang Allah beri usia yang sangat panjang. Kita ni 60-70 tahun Allah dah panggil balik. Bertuah lah dapat 60 tahun. Bertuah lah dapat 70 tahun. Subhanallah, ada orang belas tahun dah panggil. Ada orang baru 3-4 hari dah meninggal. Nampak tak? Kita dah usia 40 tahun, 50 tahun ni apa lagi nak? Berapa banyak nikmat yang kita nak? Kan? Tak habis-habis kat pasar raya. Tak habis-habis kat padang bola. Tak habis-habis kat padang pusal. Tak habis-habis kita nak berjalan sana jalan sini. Subhanallah. Man, banyak tempat kita dah pergi tapi rumah Allah, masjid kita jarang kunjungi. Kita jarang ziarah. Dari kita tak sempat nak sujud. Tak sempat nak kena sejadah masjid. Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malaikat maut pernah mendatangi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya malaikat maut pernah mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana anda mendapati dunia dan nikmatnya, kenikmatannya? Wahai Nabi Nuh, dalam bahasa kita, engkau nampak dunia kan? Nabi Nuh ni berapa usia dia? Nabi Nuh 1000 tahun sahabat. 1000 tahun lebih usia dia. Wahai Nabi Nuh, usia kau yang sangat panjang, apa yang kau nampak tentang dunia ni? Dunia Nabi Nuh dengan dunia kita sama Dunia Nabi Nuh dengan dunia kita sama. Bukan tempat yang berbeza. Bukan kita ni duduk planet lain, planet yang sama. Kita berada di planet sama yang Nabi Nuh pernah duduk. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Nuh diberi Allah usia yang sangat panjang, 1000 tahun lebih. Nabi Nuh ditanya oleh malaikat. Malaikat maut tanya pada Nabi Nuh, wahai Nuh, apa yang kau nampak, apa yang kau faham, apa yang kau tahu, apa yang kau mengerti tentang dunia ini dan nikmatnya? Apa yang kau faham tentang dunia dan nikmatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab. Dia pandang dunia ini seperti sebuah rumah. Dengar tu sahabat. Dia pandang dunia ini seperti sebuah rumah yang ada 2 pintu. Yang mana penghuninya berdiri tengah-tengah. Dia ada 2 pintu. Dia berdiri tengah-tengah sejenak. Dia berdiri tengah-tengah rumah tu sejenak, kemudian dia keluar ikut pintu satu lagi. Maknanya dia masuk ikut satu pintu dan dia keluar ikut satu pintu lagi. Ketika dia beri hayat, dia berada di tengah-tengah rumah itu sejenak. Kemudian dia keluar daripada satu pintu yang lain. Tuan-tuan, itu pandangan, itu takrifan, itu pengertian yang disampaikan oleh seorang manusia yang Allah kirimkan usia sangat lama, 1000 tahun. Dia nampak bahawa dunia ni ibarat sebuah rumah, duduk sekejap, kemudian keluar. Duduk sekejap, kemudian keluar. 1000 tahun sahabat. Kita 45 tahun, kita rasa dunia ni panjang, dunia ni hebat, dunia ni luar biasa. Subhanallah, jangan terperangkap, kata Allah, apa dia, dunia ini tempat permainan. Dihiasi dengan perkakas yang melalaikan. Jelas Allah turunkan dalam Quran ingatan. Allah dah bagi 1001 formula yang lengkap, yang tidak perlu diragui. Itu Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi apa kita buat? Subhanallah. Hidup kita sangat sebentar. Jadi sebentarnya yang 40 tahun, 50 tahun ni, 30 tahun ni, ya wahai sahabat, wahai Allah, jadikan usiaku usia yang kau berkati. Kita tak tahu berapa baki lagi. Saya pun tak tahu berapa lama lagi masa yang saya ada untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Tiba masa Allah pencenkan saya, maka tiada lagi suara saya. Tiada lagi secara fizikal saya berdiri, duduk di depan tuan-tuan perempuan untuk buat live seperti ini. Bagi anda yang sentiasa ikuti follower Pak Riz, tiba satu masa pertemuan seperti ini tidak akan ada lagi. Sebab itulah setiap hari Pak Riz pegang prinsip ini. Apa dia? Wahai Allah, selagi engkau bagi aku nafas, selagi engkau bagi aku ruang untuk hidup, bagilah aku peluang ya Allah untuk beribadah, dan salah satunya untuk aku dakwah. Untuk aku gunakan pagi-pagi yang kau kirim ni penuh keindahan ya Allah, untuk aku sampaikan perkara-perkara baik. Mudah-mudahan ya Allah, mereka-mereka yang mendengar perkara-perkara baik, kalau ada perkara baik yang disampaikan oleh aku ya Allah, yang kau berkati, yang kau rahmati, wahai ya Allah, mudah-mudahan mereka yang dapat ya Allah, mereka sampai-sampai pula pada orang lain. Mereka diberi kekuatan ya Allah untuk amalkan perkara baik. Kita nak ada keinginan untuk bantu sebanyak mungkin orang, dan kita harap orang-orang lain juga bantu orang lain. Sebelah saya ni ada seorang anak remaja. Saya pesan kat dia apa?
Kan? Berubahlah. Tinggalkan dadah. Sebab apa dia kena tinggalkan dadah? Supaya dia boleh bantu ramai lagi. Nampak tak? Kan? Supaya dia boleh bantu ramai lagi. Subhanallah. Sebatang pokok menghasilkan beratus, beribu, berjuta mancis. Tapi sebatang mancis boleh memusnahkan 1000 rokok. 1000 pokok. Nampak tak? Mudah-mudahan dengan falsafah itu, saya mampu bangunkan beberapa anak-anak remaja kan, yang mampu tinggalkan dadah. Dengan kekuatan yang mereka ada, mereka boleh membakar jiwa-jiwa anak-anak remaja yang isap dadah untuk kembali kepada Allah. Saya dah tua, putih dah. Tapi anak-anak remaja ini ibarat mancis yang boleh membakar semangat-semangat anak-anak remaja lain. Membakar jiwa anak-anak remaja, rakan-rakan, teman-teman, rakan sebaya mereka. Untuk tinggalkan kemaksiatan. Kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan penuh kebenaran. Jalan penuh keuntungan. Jalan penuh kedamaian. Jalan penuh kebahagiaan. Kat mana baris? Di akhirat nanti. Jalan di dunia memang penuh kesakitan. Bukan senang nak tinggalkan maksiat. Bukan senang nak tinggalkan dosa-dosa. Tapi kalau kita berani melakukan tindakan tersebut, kita berani untuk buat keputusan yang positif, kita berani untuk tinggalkan nikmat yang sebentar, subhanallah, kita pasti akan untung di akhirat yang tiada batasan masa. Tidak ada batas masa. Dunia ada batas masa. Mungkin usia saya tinggal berapa hari je, mungkin tinggal berapa minggu, tinggal berapa bulan, mungkin tinggal berapa tahun. Nampak tak? Tu batasan dia. Tapi di akhirat tidak ada batasan. Bertuahlah orang yang mendapat keuntungan, kenikmatan di akhirat. Syurga adalah milik dia. Maka sepanjang masa tiada batasan, tiada had, dia berada di tempat penuh nikmat, penuh keseronokan. Malah dia bagi tahu, kalau kita tanya, ada satu kitab saya lupa kan, saya dengar ceramah daripada seorang guru saya. Dia kata apa? Bila tanya pada orang meninggal dunia, kan, pada orang-orang beriman, bagi dia apa kata dia? Kalau aku tahu inilah nikmat kematian, aku nak kematian itu lebih awal datang kepada aku. Kalau inilah nikmat kematian dan benar, wallahi ini janji Allah dan aku lihat kenikmatan, aku rasai kenikmatan. Kalau inilah nikmatnya, maka aku lama dulu bersedia untuk mati. Nampak tak? Kalau kita ni tak ada orang nak mati, kita tak boleh minta mati. Tapi itu bukan menjadi sebab kita takut mati. Mati adalah perkara yang mesti akan berlaku pada bila masa. Sebab itu kita dituntut oleh Allah SWT untuk siapkan bekal. Dan siapakah orang yang mampu siapkan bekal? Adalah orang yang dapat keberkatan dalam usia dia. Usia yang Allah berkat, sepanjang masa dia ada Allah. Usia yang Allah berkati, sepanjang masa dia takut pada azab Allah, dia takwa. Nak lakukan dosa takut. Dia tahu Allah sedang memandang dia. Dia tahu Allah mendengar perbualan dia, percakapan dia. Kita bercakap dengan kawan kita, kita tulis dalam WhatsApp, tak ada siapa baca. Kita kutuk orang, tapi Allah nampak, Allah maha melihat. Nampak tak? Allah maha melihat. Sebab tu tolong ajar anak-anak kita untuk hafal 99 nama Allah. Jadikan sifat 20 dan 99 nama Allah sebagai pegangan. Tolonglah. Kan? Jadikan sifat 20 dan nama-nama Allah 99 itu sebagai pegangan, sebagai sandaran. Insya-Allah anda mempunyai anak yang bukan sekadar pandai di sekolah, tapi juga mantap akidahnya, power akhlaknya, jitu jati dirinya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Berapa ramai daripada anda follow Paris ada anak-anak madrasah, 3 bulan cuti anak kita kecundang, 3 bulan cuti anak kita hilang Quran, 3 bulan cuti anak kita memperhambakan diri kepada handphone. Kenapa semua itu berlaku? Sebab bila anak kita balik, rumah bukan madrasah. Rumah itu bukan madrasah. Sebab mak ayah tak tahu nak memadrasahkan rumah. Hari ini jom kita ubah. Kita memadrasahkan rumah kita agar bila anak balik, anak duduk dalam rumah, dia terasa dingin, terasa sejuk dan rasa bahagia. Dalam rumah terdengar alunan Al-Quran. Dalam rumah terdengar alunan zikir-zikir. Dalam rumah penuh dengan jemaah. Dalam rumah sentiasa hidup berjamaah. Dalam rumah penuh dengan sopan dan santun. Menyantuni satu sama lain. Tererat, terkukuh, terpahat silaturahim. Antara isteri dan suami sentiasa bergaul senda, beramah mesra. Tidak ada keluar perkataan-perkataan yang boleh menguruskan satu sama lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah panggil kita dengan nama yang baik, wahai orang-orang beriman, maka kenapa kita panggil anak kita, wahai sini kau siap, kau ni buat apa? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan kalau anda inginkan kekayaan di akhirat, sampaikan perkara yang baik kepada rakan-rakan. Share lah. Hasan Al-Basri pernah berkata, ini perkongsian daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah berkata bahawa apabila terbit sahaja fajar hari baru, tadi pagi fajar tu keluar, kita buat solat,
kita buat solat. Antara solat kita buat ialah solat duha contohnya. Solat duha kita jadikan amalan. Okey. Apabila terbitnya fajar, maka bermula hari baru. Kata Hasan Al-Basri, kan? Maka berserulah dia kepada manusia, wahai anak Adam, aku adalah makhluk baharu. Aku akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Gunakanlah aku untuk berbekal dengan amal soleh. Sesungguhnya aku, iaitu apabila berlalu, tidak akan kembali lagi hinggalah menjelangnya kiamat. Maka setiap kali fajar baru datang, itunya makna baru, bukan sama macam semalam. Hasan Al-Basri kata, apabila fajar datang, maka dia akan berseru kepada Nabi, kepada anak-anak Adam, kita semua. Kita tak dengar, tapi iman kita faham. Faham ke faham? Wahai anak Adam, ini fajar bersuara menyeru manusia. Dia sampai, kita sambut dengan solat 2 rakaat. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai anak Adam, aku adalah makhluk baharu. Aku akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Gunakanlah aku untuk berbekal dengan beramal soleh. Sebab itulah bila masuk je fajar, kita solat duha, kita baca Quran. Sebab itu Nabi minta Nabi amalan para ulama yang bersambut daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, tidak beranjak orang yang beriman daripada tikar sejadah bila berakhirnya solat subuh bersambut dengan solat duha. Sebab apa? Nak mengejar kasih sayang Allah, nak mengejar reda Allah, nak mengejar ganjaran Allah, nak mengejar nikmat Allah, nak mengejar syurga Allah, nak mengejar mardatilah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pak hari saya bekerja, lepas subuh saya kena teruskan. Tapi dalam perjalanan anda pergi kerja, zikir jangan berhenti sahabat. Dalam perjalanan anda pergi kerja, zikir jangan berhenti. Sampai tempat kerja, zikir terus berfungsi, terus beroperasi. Dalam kereta buka, antaranya saya bagi tips, saya bagi clue, saya bagi formula. Ini yang diajar oleh guru-guru kami di madrasah. Dan apabila anda dalam perjalanan pergi kerja, antara perkara anda boleh buat ialah buka ayat-ayat Quran. Daripada juzuk 1 sampai sambung. Akhirnya 30 juzuk. Satu kaedah. Faham ke faham? Tulislah kat orang komen. Tulis tu saya tak boleh bayar, tapi Allah bayar. Tak nak ke? Kalau saya bayar, saya kata 1 huruf 5 sen. Dan berapa yang kamu dapat? Tapi dengan anda tulis, wallahi, kalau ia adalah sesuatu yang Allah rahmati, Allah berkati, sesuatu yang Allah suka, maka Allah bayar, sahabat. Tak mahu ke? Tak mahu ke Allah bayar? Ingat pesan saya semalam, jangan ada sifat sombong. Iblis dikeluarkan daripada, iblis mengetuai para malaikat, sahabat. Kita mengelapai siapa? Tim bawang jes. Iblis mengepalai para malaikat. Tetapi Allah keluarkan iblis daripada syurga kerana sifat sombong. Adakah kamu rasa kamu akan masuk syurga dengan sifat sombong? Saya ini belajar Yaman, saya belajar Madinah. Saya ini 30 juzuk syahadah bersanad. Tak ada masalah lah nak bangun ke belajar. Adakah kamu rasa kamu ni boleh masuk syurga dengan sifat sombong? Sedangkan makhluk bernama iblis, Allah hantar, Allah lempar, Allah keluarkan daripada syurga dengan sifat sombong yang dia ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Malah Karun Allah tenggelamkan dia daripada muka bumi ni. Allah tenggelamkan dia sebab sifat sombong. Allah tenggelamkan Karun sebab sifat dia apa? Sombong. Kononnya bila orang datang minta dia keluar zakat, dia kata aku kerja mati-mati. Aku ni kaya sebab kemahiran aku. Allah bagi kekayaan sebab aku ada kepakaran, aku ada kemahiran. Ini yang biasa berlaku. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada seorang teman ni, kan? Ada seorang teman, subhanallah, kaya betul sahabat. Asalkan ada masa main golf, asalkan ada masa je lepak dengan kawan-kawan kat Starbucks. Oi, lepak kat hotel-hotel kelas 5 star, 7 star. Kaya. Taraf main golf. Hebat. Bila Pak Ri jumpa dia, kan, kawan-kawan, kau tak nak ke sumbang sesuatu kat madrasah aku? Nanti. Kekayaannya luar biasa sahabat, tapi ungkapan ni mulutnya sentiasa nanti. Nanti aku tolong, kau jangan risaulah. Kita kan kawan apa ada kira. Kan? Bertahun dah nanti. Tapi sebab saya sayang dia, maka saya sentiasa ingatkan dia. Sedekahlah walaupun tak banyak.
Nantilah aku bagi kau. Aku ni ada untuk kau. Bukan aku. Engkau bagi madrasah aku. Ya, ada bagian untuk kau. Jangan risau. Nampak tak? Kau jangan risau. Aku akan bagi. Kau jangan risau lah. Kita kawan daripada sekolah. Sampai ke universiti. Kan? Aku bagi kau. Jangan risau. Tunggu lagi. Kadang-kadang jumpa. Kau ke mana? Aku tengah main golf. Nanti ada masa kita jumpa. Layan. Duduk kat hotel-hotel 5 star. 7 star. Duduk minum. Kita mana mampu. Kan? Satu air kopi harga tu. Satu nasi lemak harga RM20, RM27. Nak telan pun tak tergamak. Kita beli nasi lemak Mak Ajar RM1. Rasa lagi sedap. Daripada hotel, dia letak sikit payung. Dia letak macam payung. Dia letak timun ada mata. Dia njut RM27, RM22, RM25. Assalamualaikum. Ya, sama insyaAllah. Dia letakkan payung. Kan? Cantik-cantik dekorate RM22. Rasa lebih baik daripada Mak Ajar tepi jalan tu. Kan? Tapi layan kawan, layan. Oleh kerana saya tahu di sentence main golf, saya ingatkan dia. Kan? Nama bukan nama betul. Kan? Nah, namakanlah, kita namakan nama Siddiq. Bukan nama betul. Kan? Siddiq, kau ni asyik main golf ke? Sesekali jengah-jengah lah masjid. Aku tahulah lah kau ni. Aduh, kau pun dulu macam tu juga. Aku tak main golf. Masa sekolah memanglah sama-sama jahat. Kan? Sama-sama isap rokok. Sama-sama fly. Ya, itu zaman sekolah, zaman kita lalai. Kan? Subhanallah. Tapi hari ni, aku nak ingat kau sesekali pergi masjid. Alah, kalau kau nak ingat aku pergi masjid, kau jangan datang jumpa aku. Aku tahulah pergi masjid. Ayolah. Tapi kau jangan lupa, Siddiq, kau jangan lupa Siddiq. Kan? Ni Siddiq ni, kaki main golf, kaki perempuan. Kan? Oh, dia dahsyat. Namanya bukan nama betul, walaupun orang yang betul tu macam tu juga lebih kurang. Kan? Tapi bukan nama betul. Kan? Kau Siddiq, bila kau nak ubah ni? Kau nasihat aku, kau jangan jumpa aku. Aku tak nak. Kan? Aku tahulah. Kau ni. Kau tahu tak? Kau tahu. Aku sponsor berbanyak Habib. Aku sponsor berbanyak ulama datang masjid-masjid. Aku sponsor. Ya, aku faham. Kau banyak duit, kau sponsor. Tapi kalau kau sponsor, kau tak datang pun tak guna juga. Alah, aku tahulah. Subhanallah. Allah nak takdirkan bisnesnya merosot tiba-tiba. Tiba-tiba merosot. Pertukaran kerajaan. Kerajaan tukar, kroni bertukar sahabat. Kan? Kita yang ceramah ni, tukarlah 1000 kerajaan pun. InsyaAllah, jalan agama tidak ada masalah. Jalan agama tidak akan susut. Dakwah tidak akan susut. Air laut akan susut. Air sungai boleh susut. Tapi iman kita pastikan tidak akan susut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ambil kata-kata seorang ibu di madrasah semalam saya jumpa. Saya sangat menariklah kata-kata ni. Kan? Kita ni orang Melayu memang Islam lah. Ya, betul. Melayu tu memang Islam. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Katanya apa? Menarik. Saya bagi pada anda. Tulis kat orang komen. Apa kata dia? Kita ni tak orang Melayu. Tanah kita ada emas, ada bijih. Tanah kita ni ada kekayaan. Engkau nak ambil, aku bagi kau nak ambil. Tapi iman aku engkau tak boleh ambil. Iman aku akan pertahankan. Allahu Akbar. Engkau nak ambil emas, ambil. Engkau nak ambil biji timah, ambil. Engkau nak ambil segala kekayaan yang ada kat tanah Melayu, ambil. Tapi iman kami tidak boleh engkau ambil. Itu perjuangan datuk nenek moyang kita. Iman kami, kau tak boleh ambil. Engkau boleh ambil segala-galanya daripada kami. Ambil. Tapi iman kami akan pertahankan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Tapi apa berlaku hari ni? Hari ni apa berlaku? Semua benda kita jual termasuk iman kita. Orang kafir kita ikutkan tak dia. Nabi dah bagi tahu mereka tak akan senang lenang sehingga kita masuk, dia masuk kat lubang, kita masuk sama. Kita tetap buat. Nabi dah pesan dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham ni? Nampak tak? Kan? Tak apa, selawat. Semangat, selawat. Mereka nak pergi tidur. Khailullah. Ini waktu penuh semangat. Kalau selawat ni semangat, maknanya waktu tidur. Ustaz dia ketawa. Itu antara besi-besi yang anda kena faham dalam kehidupan madrasah. Selawat dia semangat, itu maknanya khailullah. Kalau selawat dia lemah aja, maknanya kelas nak mula. Itu besi-besi di madrasah. Tapi yang paling penting, iman tak akan tercabut. Engkau ambil apa yang aku ada, tapi iman aku, wallahi, Allahu Akbar, akan aku pertahankan. Itu perjuangan datuk-datuk kita.
pejuang-pejuang tanah Melayu, pejuang-pejuang bangsa dulu. Sekarang apa kita buat? Anak bangsa kita semua dijual. Subhanallah. Ini yang kita buat live. Nak bangkitkan semangat, nak ingatkan mak ayah, pertahankan keluarga, pertahankan anak-anak, bawa masuk Islam, tanam kuat-kuat, piling agama. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Aku dah berbelur-belur ni. Kau dalam kereta kan? Dalam rumah aircon. InsyaAllah mudah-mudahan pahala yang banyak. Subhanallah. Mudah-mudahan kasih sayang Allah bersama dengan kita semua. Subhanallah. Mudah-mudahan kasih sayang Allah tu Allah hantar untuk kita. Khas untuk kita. Subhanallah. Maka sakit dan juga pedih tidak terasa. Letih dan penat tidak kita rasa. Subhanallah. Mudah-mudahan. Allah. Sahabat Pak Aris jatuh. Sikit-sikit jatuh. Allah. Akhirnya, yang paling mendukacitakan, tiba-tiba pergi doktor, sakit sikit-sikit kat perut, doktor cek, kanser tahap 4. Kanser tahap 4. Dulu main golf. Dulu aku cakap pergi masjid nanti dulu. Dulu aku minta sponsor. Bagilah, bantulah madrasah. Nanti dulu. Aku ada nak bagi bagian kau. Hari ini kanser tahap 4. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paris, tolonglah aku. Macam mana ni? 1 perniagaan habis, tutup. Pekerja mainkan dia. Akaun telah diperkosa, dicabul oleh pekerja yang dah berbelas tahun. Yang tahu pasal akaun, tipu dia. Ketika jatuh, dia terduduk dan tertiarap sekarang. Subhanallah. Ini Pak Aris nak pesan untuk diri Pak Aris panjang pada anda semua. Kalau anda sayang rakan-rakan, teman-teman, sanak saudara, kawan-kawan, rakan taulan dan siapa pun mereka di sekitar hidup anda, hantar mesej keras ini, video ini pada mereka, sharing. Sebab apa? Sebab Nabi dah pesan kita langgar. Nabi dah pesan kita langgar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat, kalau dapat dia lupa Allah. Dia dapat, dia singkirkan Allah. Dia dapat, dia tinggal sejadah. Dia dapat, dia lupa Quran. Dia dapat, dia lupa masjid. Kebiasaan, kebanyakan. Mudah-mudahan tidak pada kita. Apa dia? Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Bila sihat lupa Allah. Bila banyak masa main golf, banyak masa duduk kat hotel, banyak masa lepak dengan kawan, ada masa main futsal, tak ada masa duduk dengan ulama, tak ada masa dengar kuliah, tak ada masa pergi majlis usrah, tak ada masa pergi solat jemaah, tapi ada masa main futsal, ada masa main badminton, ada masa, tapi kau tak ada masa untuk Allah yang bagi kau masa. Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ni, siapa nak balik sini tahan. Pergi, tak ada alasan. Jangan bagi dia balik sikit. Dia semua ni. Tadi dah lepas, ni tak nak. Apa balasan balik? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bila kita sihat, kita lupa. Doktor ni bila bagi tahu kita sakit, masa itulah kita ingat Allah. Doktor, kalau adalah doktor dalam FB live aku ni, dalam FB live Pak Riz, doktor, dakwah doktor. Doktor, anda ada peluang dakwah orang, dakwah doktor. Bila orang datang semua sakit doktor, sakit fizikal kadang-kadang disertai dengan sakit rohani. Sakit fizikal kadang-kadang disertai dengan sakit rohani. Dia sakit fizikal tapi dia masih tak solat. Dia sakit fizikal, masih lagi tak sujud pada Allah. Dia sakit kansernya, ususnya, nampak tak? Buah pinggangnya, macam-macam sakit tapi tak cari Allah. Berapa ramai orang datang sakitnya demam. Tapi dia demam fizikal, dia cari doktor. Tapi demam rohaninya, dia tak cari agama. Faham ke faham ni? Tolonglah. Tolonglah faham. Bila kita sakit fizikalnya, kita cepat-cepat cari doktor. Subhanallah. Tapi sakit rohani tak ada orang ambil tahu. Bila tak solat itu sakit rohani tu, jiwa dia sakit.
roh dia sakit. Bila dia dah lama tak pergi masjid, roh dia sakit. Bila dia dah lama tinggalkan solat, jiwa dia sakit, roh dia sakit. Asyik mengumpat orang, asyik mengata orang, asyik taburkan kebencian, itu jiwa sakit, roh sakit. Yasir, kan? Berapa ramai orang datang jumpa awak nak selamatkan awak? Ramai ke? Atau orang biarkan dia? Orang biarkan, nampak? Ini jawapan daripada Yasir. Kan? Orang biarkan. Nampak tak? Sebab jiwa yang sakit akan membiarkan orang lain susah. Sebab jiwa dia sakit. Kalau jiwa yang sihat, dia akan dakwah. Jiwa yang sihat, dia tak nak tengok orang sakit. Jiwa yang sihat, dia tak nak tengok ummah rosak. Jiwa yang sihat, dia tak akan benarkan remaja rosak. Jiwa yang sihat tidak akan benarkan ummah berpecah belah. Jiwa yang sihat sentiasa risau, memandang, memikirkan apa yang sedang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat? Ya Allah. Pak Riz nak bagi kongsi. Macam mana nak dapat macam mana nak dapat keberkahan usia? Tiga T. Nak bagi formula macam mana nak dapat keberkahan usia. Siapa nak tulis nak, kita kongsi. Sambil-sambil tu sahabat, jangan lupa kan, dalam keadaan panas-panas macam ni minum air sedap. Tapi bagi yang puasa teruskan. Yasir, alhamdulillah. Subhanallah. Hari ini Yasir, bukan saya nak sampaikan untuk memuji saya, tidak. Saya nak sampaikan daripada seorang yang dibawa sebab kita kena uruskan ketagihan dadah dia. Kita kena uruskan ketagihan dadah dia. Hari ini dia dah boleh puasa. Baru hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Hari ini Yasir dah puasa. Minggu lepas dia datang jumpa kita, dia kata dia lapar. Hari semua kita puasa, Yasir datang, dia kata dia lapar. Hari ini, ketika saya nak siapkan makanan untuk dia nak beli kat kedai, dia kata dia puasa. Subhanallah. Nampak tak? Nampak tak? Kenapa? Sebab kita fokus pada jiwa. Nampak tak? Kita fokus pada jiwa. Kita bagi jiwa makan. Setiap malam zikir. Setiap malam zikir. Bila jiwa dah makan, perut tak akan lapar. Dengar ni, tulis kat ruang komen. Bila jiwa telah dibagi makan, perut tak akan lapar. Satu orang heran kenapa orang Islam boleh berpuasa selama 30 hari. Saya sekolah Cina, budak-budak Cina tanya saya, "Woi, lu boleh puasa kah 30 hari? Tak ada lapar kah?" Tak ada lapar kah? Lu tak ada haus kah? Nampak tak? Sahabat-sahabat saya yang sing puasa juga, tapi ada benda boleh makan, ada benda tak boleh makan. Kita satu tak benda boleh makan. Kenapa kita boleh berpuasa? Sebab kita telah didik jiwa kita untuk diberi makan setiap masa. Zikir itulah makanan kita, menyebabkan perut tak akan lapar. Inilah formula yang Nabi ajar untuk berentap, untuk berhadapan, untuk kita berada di saat yang paling kritikal kedatangan Dajjal. Bila Dajjal datang, kan, ada riwayat mengatakan tidak ada makanan langsung. Pada waktu itu penuh gelap gelita. Dan pada waktu itulah perut kita akan terisi, kenyangnya akan diatasi, laparnya akan diatasi dengan apa? Dengan zikir. Subhanallah. Pak Riz nak kongsi 3 perkara bagaimana nak jadikan kehidupan kita penuh keberkatan, masa kita diberkati. Sebelum tu, ingat dapatkan pesanan daripada iklan. Pada 8 hari bulan 8, bagi yang tahu mengira, 8 hari bulan 8, bulan 8 Ogos, sempena bulan kemerdekaan, tapi tak ada kena-mengena dengan bulan kemerdekaan. 8 Pak Riz ada buat satu program online, seminar online. Pak Riz, alahai, live setiap pagi dah ada, apa lagi? Ini untuk orang ada duit. Aku nak ambil duit orang tu. Aku nak ambil orang ada duit. Apa dia cara? Nak bantu madrasah. Dengan seminar online, anda bayar RM50. Dengan RM50 tu kita buat pelaburan ke madrasah. Tapi anda dapat ilmu. Bagi anda yang tak ada duit sebanyak itu, anda masih boleh hadir ke seminar ini, ke live ini setiap pagi. Tak ada collect apa-apa duit. Live ini free, FOC. Tak ada apa-apa duit. Tapi bagi mereka yang nak detail, nak dapat tambah-tambah sikit mana patut, hadirkan diri anda 8 tulis kat ruang komen. Saya nak tulis kat ruang komen nombor telefon anda. Tulis kat nombor telefon anda untuk kita bagi pencerahan. Begitu juga orang yang nak sumbang sesuatu kat madrasah, kan? Nak bantu madrasah Pak Riz, kan? Jadi anda boleh tinggalkan nombor telefon juga untuk kita hubungi anda untuk anda sumbangkan, atau anda boleh dapatkan nombor akaun di ruang komen ni. Betul tak? Kan? Tim Pak Riz tolong tulis ruang komen bagi mereka yang was-was. Sekarang banyak scammer. Banyak scammer. Banyak nama tu. Scammer, celakana, banyaklah kan.
Jadi kalau was-was hubungi kita. Nombor telefon tu dah ada, kontak kita. Kontak kita insya-Allah. Sebab ada orang mungkin ambil kesempatan di atas ruang-ruang yang kita ada ni. Bagi mereka yang nak beli air syifa, air bacaan 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah boleh dapatkan air itu. Di mana anda tinggal nombor telefon tu, di situ nak air syifa, kita boleh hantar ke rumah-rumah anda di Melaka atau kita postkan di mana-mana seluruh Semenanjung Malaysia. Sahabat-sahabat kita cek lagi. Tetapi seluruh Semenanjung Malaysia kita boleh hantar insya-Allah dengan izin Allah. Tidak ada wang post, tak ada apa. Saya kata tim saya tak apa, kita untung sikit pun tak apa. Yang paling penting kita untung sikit pun tak apa. Yang paling penting, yang paling penting adalah sampai air sifat tu pada kita punya followers. Ini ikhtiar kita, air yang telah dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Air tidak boleh menyembuh, ikhtiar kita usaha. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang, penuh keberkatan. Nak tak 3T? Banyak tak orang nak tu? Sidik, ada banyak orang nak tak? Kalau banyak kita kongsi, kalau tak banyak tak payah kongsi. Ada banyak? Tak ada nak? Siapa ke aku tak tanya? Rasa aku macam nak tanya tadi. Siapa nak saya kongsikan macam mana nak dapatkan keberkatan masa, keberkatan usia. Kan, supaya masa yang ada kita arungi ni dan dapat keberkatan daripada Allah SWT. Siapa nak tulis nak, kita kongsi. Kita kongsi formula ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian saya nak bagi satu cerita, ada soalan tak? Kan? Ada satu soalan, kita bagi soalan dulu, kita bagi laluan ke soalan. InsyaAllah kemudian kita bagi pada formula bagaimana kita nak dapat keberkatan usia. InsyaAllah. Kita nak urus masa. Macam mana nak urus masa supaya dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita bagi. Selepas tu saya akan kongsi anda nak buka pintu segala kebaikan. Itu formula yang terakhir saya kongsi pada anda hari ini. InsyaAllah. Sebelum tu kita bagi bersoalan. Soalan daripada follower sumber WhatsApp. Okey, daripada WhatsApp okey. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak tarik golongan muda suka majlis ilmu? Starting tu macam mana? Sebab saya mat motor, suka ride konvoi. Terdetik dalam hati nak ajak mereka join majlis ilmu. Sebab semakin hari saya tengok ada saudara sesama kita, akidahnya tak terjaga dalam dunia pemotoran. Termasuklah lelaki dan perempuan. Harap Pak Riz beri sedikit pendapat supaya nampak jalannya. Sahabat, saya dulu masa remaja terlibat dengan motor. Kita ada kumpulan motor, sampai sekarang masih ada. Kumpulan yang Pak Riz join tu masih ada sampai sekarang. Kan? Bertukar-tukar lapisan kepimpinan. Aku taklah berada kat lapisan kepimpinan pegang jawatan tu, tapi ada dalam kumpulan tu. Setiap malam minggu, sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita ada race haram. Nak main open ke, nak main full ke, ada. Kan? Dulu dah pernah lalui semua ni. Ya sahabat, sedih kita. Sebab masa saya main motor dulu, saya hilang banyak kawan, aksiden motor meninggal. Kalau buka album saya, dulu kita pakai album. Tak pakai, mana ada handphone dulu. Sekarang album dalam handphone kan. Dulu album, tampal-tampal gambar. Suka, kalau konvoi, kita suka konvoi kan. Budak motor, kalau tak konvoi, itu tak nama minat motor. Nampak tak? Itu namanya motorbot. Kan? Motor mesti konvoinya. Hujung minggu pergi Sagil. Kalau Melaka, kan? Hujung minggu pergi PD. Kan? Contoh, kan? Kalau hujung tahun, round satu Malaysia. Paling tidak pun pergi utara. Konvoi, lagi gamai, lagi bangga. Kita ada ego. Lagi gamai, lagi rasa hebat. Baju semua sama. Subhanallah, seronok. Topi kaedah semua corak yang sama. Dia macam-macam ada. Apache, American, kan? Roma, macam-macam nama kalau kat Melaka ni. Yang ada kumpulan, satu Malaysia nama kumpulan tu ada. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi yang saya nampak masa saya remaja dulu, masa saya terlibat motor, arak, zina, itu adalah mainan kita. Yang saya nampak, tak ada orang dekat dengan kita. Tak ada orang usaha nak dakwah pada kita. Tak ada. Tak ada. Subhanallah. Jadi saya percaya, bila anda yang dah masuk live ni, anak-anak motor, anda dah masuk, anda terfikir nak dakwah, Pak Riz bagi satu perkongsian. Sebab Pak Riz dulu tak dapat semua ni. Allah bagi hidayah pada Pak Riz, alhamdulillah. Tapi kawan-kawan lain, tapi ramai juga dapat hidayah, ramai. Alhamdulillah. Yang meninggal, kita minta Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan mereka ditempatkan orang beriman. Ada kawan Pak Riz meninggal aksiden tengah lomba haram atas jalan raya. Dan kita Superman tu biasa. Kalau Amerika Syarikat hantar Superman, dia terperanjat. Pak Riz yakin Superman pakai seluar dalam kat luar kan. Kalau dia nampak kita main Superman, naik motor Superman, kan, kita meniarap, kan, subhanallah, Superman aku rasa terlucut spender dia. Terperanjat tengok anak Melayu punya berani. Subhanallah. Dulu kita punya berani luar biasa. Sampai pakai baju, tulis situ apa tu? Berani mati. Pakai baju cop. Kita cop baju berani mati. Main, kan, pernah satu ketika kita main lomba tu lawan arus. Nampak tak punya berani? Anak Melayu dia punya berani luar biasa. Subhanallah. Yang Pak Riz faham, yang Pak Riz sedar, keberanian kita luar biasa. Dan hari ini bila Pak Riz
dah matang, dah tua, kubur dah panggil, rumah kata kau pergilah belalah. Dah faham? Hari ni kita nak kongsi apa dia? Kalaulah keberanian anak-anak Melayu tu dichannelkan dalam dunia perniagaan, dichannelkan dalam dunia keusahawanan, saya yakin ekonomi Malaysia akan kita pegang. Kalau tidak ada pengkhianatan, kalau usaha tu benar-benar semua agensi-agensi yang diberi amanah tidak korup, tidak pecah amanah, jujur bantu anak-anak Melayu, kan? Subhanallah, sistem dah cantik, perjalanannya kita ragui. Hari ni kita punya pemimpin ke atas bergaduh macam orang bodoh sebab cerita pasal tabung haji. Macam mana satu institusi besar orang Melayu boleh berada di tahap yang paling mencurigakan kita? Nampak tak? Ini kita tak nak. Sebab itulah saya pernah terlibat dengan anak-anak yang terbiar ni. Kita ni teruk, tapi kita tak pernah hina orang. Kita jahat-jahat, kita tak pernah hina orang. Nampak tak? Tapi orang yang berada yang hebat-hebat ni, kan, sentiasa pandang budak motor. Kalau naik motor jahat. Nampak? Botak pura boncet kaya. Nampak tak? Pakai tie, pakai kot, apa dia? Mesti orang kaya, usahawan. Faham tak? Asalkan botak boncet kaya lah. Faham tak? Subhanallah. Asal budak motor mesti jahat. Nampak tak? Itu je kerja kita. Betul tak? Motor je budak jahat. Saya pernah jadi motor. Tak pernah zina, tak pernah minum arak. Tapi kita jumpa, kita kawan semua zina, banyak minum arak. Dan ada hari ini, kawan Pak Is salah seorangnya jadi imam sebuah masjid di Selangor. Masjid besar di Selangor. Tapi dulunya, kita mak motor. Kan? Perempuan minum, bar, disco. Kan? Dulu tak ada karaoke. Ujung-ujung baru ada karaoke. Pub. Kan? Fly daripada sekolah untuk main kugiran. Subhanallah. Hari ini jadi imam. Subhanallah. Hidayah Allah, kau jangan pertikaikan. Sebab tu dakwalah pada mereka ni. Sahabat, kita pendekkan cerita. Saya cadangkan, kalau anda inginkan kepakaran atau kemahiran atau bantuan kita, nanti hubungi kita. Why not? Kita budak motor kan, kita suka konvoi kan. Why not kita buat program kat masjid? Kan? Kita buat program kat masjid. Kita buat satu menyampaikan, contoh kita budak motor suka bantu orang. Budak motor ni orang pandang bersuruh jahat ada. Tapi kita budak motor kita faham, ada banyak benda kita boleh buat. Tanya orang politik. Bila pilihan raya, dia minta bantuan siapa? Kita budak motor yang naik atas pokok, pergi panjat pokok, naik bendera, kita lah pampung bawa bendera parti. Kita buat menteri. Engkau kat menteri berani buat dia. Mampus. Kan? Lepas ni pilihan raya akan datang, suruh menteri pakai motor. Dia naik motor main pampung. Tengok. Dia berani tak? Kita lah yang pampung bawa bendera parti. Kan? Semua bendera kita bawa dan dia ada masyuk. Bukan sokong parti tu, ada masyuk. Faham ke faham? Ini cerita dulu. Sampai sekarang ada berlaku kan. So apa kita nak buat? Kita buat. Contohnya kita kumpul ramai-ramai. Kita kata, oi, apa kata kita kumpul semua sikit. Kita sumbangkan kepada orang miskin. Kontak orang masjid. Kumpulkan orang miskin dalam 10-15 keluarga. Kita sumbangkan apa yang patut. Kita bagi taklimat pada anak remaja. Budak kita kumpulkan motor-motor kita. Semua power-power motor. Kita jumpa anak-anak remaja. Kumpul kat masjid. Kita terangkan pasal dunia kemotoran. Kita terangkan, jangan jadi macam abang-abang ni. Kita dah terlanjur, tapi kita nak kembali pakai jalan. Tapi kita terangkan, subhanallah. Itu adalah satu cara baik untuk kita dekat dengan masjid. Untuk kita beralih perlahan kepada dunia kemasyarakatan. Dunia kebaikan. Nampak tak? Kita mula buat sedekah dan sebagainya. Kita pernah bawa budak motor datang madrasah. Kita pernah bawa budak motor datang madrasah. Kalau anda ada grup motor, anda nak berjumpa Pak Riz, kontak je tim Pak Riz, bawa masuk. Budak motor, tak kisahlah kau jangan pening kepala. Gambar kau ada ekor ke, gambar kau warna kuning ke, gambar kau warna American ataupun bendera Malaysia, tak ada masalah. Kau masuk je. Kita sama-sama, kita makan sama-sama. Soal makan kau jangan risau. Kita uruskan semua. Bawa grup motor kau datang kat madrasah Pak Riz, kita duduk sama-sama. Budak-budak madrasah memang suka. Di situlah kita bertukar-tukar bicara, bertukar-tukar pendapat. Insya-Allah, mudah-mudahan bila kau hadir ke madrasah Pak Riz, kau terbuka hati untuk dekat dengan agama. Subhanallah, insya-Allah. Itu apa yang Pak Riz boleh buat. Pak Riz bukan ada kuasa. Kuasa yang Pak Riz ada kat madrasah Pak Riz je. Aku tak ada kuasa kat Malaysia ni, tak ada kuasa kat negara, tak ada kuasa kat negeri Melaka, tapi ada kuasa kat madrasah. Anda datang, bawa. Sahabat yang tanya tadi soalan, anda bawa grup anda. 100 orang, 200, bawa je. Tak kisah. Pak Riz, kita ni bawa awet. Bawa je, tak ada masalah. Bawa awet engkau. Pastikan awet engkau tak pandang aku, takut terpikat dengan aku. Engkau balik tanpa awet. Itu jahat budak motor. Budak motor pegangan dulu macam itulah, pegangan kurang ajar kan. Yang jahat biarkan kita dakwah.
Yang baik ada, masih ada. InsyaAllah. Pak Aris pernah bangunkan orang. Macam ni cara dia. Kan? Pak Aris pernah bagi. Datang banyak yang bermasalah. Pak Aris pernah buat satu syarikat. Pekerja masalah je dia bagi Pak Aris. Pak Aris jumpa diorang, bagi satu mangga yang dah rosak. Mangga dah rosak. Saya kata, ambil mangga dah rosak ni, kau boleh buat apa? Fikirkan. Tak boleh fikir. Pak Aris kata, jom kita potong, ambil pisau belit. Pisau apa ni? Pisau lipat. Buang, kan? Bersihkan, jom kita tanam. Semua orang dah dibagi bekas tanah, dah ada plastik, masuk dalam tu. Bawa balik. Kamu tahu apa jadi? Pokok akan tumbuh, Pak Aris. Ya. Bermula dengan buah yang rosak, dia akan lahirkan beratus buah mangga. Kita mungkin rosak, tapi kalau kita kembali pada Allah SWT, kita dapat selamatkan beratus anak-anak remaja kat luar sana. Percayalah. InsyaAllah, kita mungkin buah mangga yang rosak, tapi kita mampu selamatkan beratus buah mangga yang lain. Kita mampu menghasilkan buah mangga beratus-ratus. Faham tak? Mangga yang rosak, tanam kat tanah, apa jadi? Dia tumbuh tak? Kemudian bila kita letak baja, kita siam pokok, kita jaga dengan baik, dia tumbuh banyak buah, beratus-ratus. Subhanallah. Faham ke faham? Inilah perjuangan kita. Subhanallah. Okey? Ada banyak nak tak? Ada banyak nak tak? Ha? Banyak nak tak? Ke dia dah terleka tengok dengar cerita aku? Okey, tak apa. Ada nak kan? Okey, terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Okey. Kan? Ini antara cerita satu lagi tu kita simpan dah 1 jam dah. 3T. Amalkan 3T ni. Pertama, nak uruskan masa agar diberkati oleh Allah SWT. T yang pertama, tauhid. Pastikan perjalanan hidup kita bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Sentiasa niat untuk buat baik. Sentiasa niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin bukan ulama, kita bukan ustaz. Tapi untuk berniat yang baik, tak perlu jadi ustaz, tak perlu jadi ulama, sebab setiap orang boleh niat yang baik. Seorang pelacur, pernah baca riwayat kan? Ada satu kisah seorang pelacur yang niatnya nak berubah, dia meninggal. Tapi dibantu seekor anjing dengan slipper dia, tuangkan air, nak bagi anjing yang kehausan tu. Niat dia nak berubah, kemudian dia meninggal dalam perjalanan, Allah angkat dia menjadi ahli syurga. Nampak tak? Subhanallah. Niat untuk buat kerana Allah SWT. Niat kita buat satu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah tuan-tuan. Nombor 2, kan, bertasbih. Banyak memuji Allah, banyakkan zikir. Nampak tak? Banyak jaga amal, bertasbih lah. Pokok-pokok semua hidupan bertasbih. Tapi kedudukan kita paling tinggi, makam kita paling tinggi. Tapi kat mana letak duduknya kecintaan kita pada Allah? Letak duduknya kecintaan kita pada agama? Maka untuk pastikan setiap hari adalah hari penuh keberkatan, maka isi setiap masa yang berjalan tu dengan bertasbih pada Allah. Subhanallah. Nampak tak? Mentauhidkan Allah, bertasbih pada Allah. 2T. T yang ketiga, perbanyakkan taubat pada Allah. Perbanyakkan taubat pada Allah. Perbanyakkan istighfar. InsyaAllah. Perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, aku banyak dosa, terimalah taubat aku. Ya Allah, aku banyak dosa, terimalah ya Allah, ampunkan aku. Minta dan hantar mesej jelas pada Allah. Perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Kita nak kembali kepada Allah, pintu masuknya ialah banyak istighfar. Pintu masuknya solat taubat. Pintu masuknya minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Faham ke faham? Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa tinggalkan nombor telefon sahabat. Tinggalkan nombor telefon untuk apa tu Pak Aris? Untuk kita daftarkan anda atau beri pencerahan untuk anda join program Pak Aris seminar online. Hashtag bersama Pak Aris, program yang kita bicara tentang kehidupan, bagaimana nak jadi seorang suami yang terbaik, isteri yang terbaik, anak yang terbaik, ibu yang terbaik, ayah yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik, kita nak jadi yang terbaik. Sebaik-baik manusia pastinya memberi manfaat pada orang lain. Ingat, kalau kita sentiasa mengeji, mengutuk, menghina orang, apa manfaat yang kita dapat di akhirat ni? Nampak tak? Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Jadi kita setiap hari kita nak menguruskan masa yang ada, yang Allah bekalkan masih berbaki ni, kita nak memberi manfaat pada orang lain. Barulah kehidupan kita kehidupan yang penuh keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apa pun kita buat kerana Allah Taala. Apa pun kita buat kerana Allah. Matlamat kita Allah, Allah matlamat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada apa? Okey. Dan siapa nak order air syifa, air yang dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran, anda boleh lakukan. Tinggalkan nombor telefon juga. Tulis situ nak air syifa pun boleh, terang lagi jelas. Maka kita boleh hantar air syifa ni ke rumah-rumah anda, atau anda nak gunakan pendekatan seperti mana yang kami bangunkan masa Ramadan dulu. Ramadan dah pergi, tapi semangat juang di bulan Ramadan tu jangan pergi.
Ramadan dah pergi, tapi sedekah di bulan Ramadan tu jangan berakhir. Dan anda boleh gunakan, manfaatkan apa yang Pak Lis tawarkan, iaitu ambil raih sifat yang Pak Lis keluarkan ni untuk kita sedekah kat rumah anak yatim, kita sedekah kat rumah orang tua-tua, kita sedekahkan kat rumah orang-orang miskin. Mudah-mudahan ada keberkatan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa, dan dana untuk madrasah nak sumbang madrasah Pak Lis, sumbanglah berapa pun anda nak sumbang, walaupun dengan serendah RM1 dan RM2. Di Senang Pay kita ada satu sistem yang dipanggil Senang Pay. Anda pergi kat page Pak Lis, anda tengok ada Senang Pay kat situ, anda boleh tekan link dekat situ dan anda sumbangkan RM2 je. RM2 je. Kan? Nak sumbang banyak boleh, paling rendah RM2. Kita nak gunakan pendekatan RM1, tapi sistem tu tak boleh terima RM1. Dia minimal RM2. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan setiap hari kita dapat bersedekah. Setiap hari kita dapat buat benda baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Allah beri kita kemenangan dunia, pastinya akhirat adalah hala tuju kita, insya-Allah. So, cerita satu lagi ni kita buat besok, insya-Allah. Jangan lupa temu janji kita besok. Kan, pastikan temu janji kita yang terbaik, dapat sesuatu yang terbaik. Sebab apa? Kita umat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, insya-Allah. Kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabaqallahu minkum. Insya-Allah. Jumpa lagi besok. Alhamdulillah.